Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa qala rabbuna fi kitabihil aziz inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian hanya baginya. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Al-Quran adalah kitab utama umat Islam sedunia, dari zaman Nabi sehingga pada zaman kini, zaman kontemporari. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang diwahyukan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat hanya untuk meneguhkan keimanan baginda, kefahaman baginda dan daya ingatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mempunyai 114 surah dan di dalam 114 surah terdapatnya, dan di dalam 114 surah itu dapat kita ketahui bahawa adanya surah Makki dan surah-surah Madani, dan setiap surah-surah berkenaan adanya asbabun nuzul, yakni sebab-sebab diturunkan surah ataupun ayat berkenaan, dan sesuai dengan peristiwa itu berlaku dan atau ianya sebagai penjelasan kepada manusia pada ketika itu, atau ianya sebagai pembawa peringatan kepada sekalian orang beriman atau yang tidak beriman, atau lebih diketahui lagi sebagai kafir, kaum kafir, ya. Baik, kita pergi kepada definisi Makki dan juga Madani. Taib. Al-Zarqani di dalam kitabnya Manna' al-Qattan, okey, ada menyebutkan definisi-definisi tersebut, okey. Di dalam mendefinisikan Makki dan Madani, ulama telah bercanggah pendapat. Percanggahan ini timbul disebabkan oleh pandangan sisi yang berbeza dari segi melihat kepada masa, tempat dan orang yang ditujukan, yakni dikhitabkan ayat-ayat tersebut. Okey, mari kita tengok menurut Al-Zarqani, okey. Beliau ada membukukan pendapat-pendapat ulama. Ada 3 golongan ulama yang mendefinisikan Makki dan juga Madani. Baik. Definisi yang pertama, Makki dan Madani dari segi masa diturunkan. Makki ialah apa yang diturunkan sebelum hijrah, manakala Madani ialah apa yang diturunkan selepas hijrah, sama ada ia diturunkan di Mekah atau di Madinah atau ketika baginda bermusafir. Definisi yang kedua juga ialah definisi Makki dan Madani dari segi tempat diturunkan. Yang pertama tadi dia bagi tahu masa diturunkan, masa dia, masa sebelum hijrah gitu. Yang keduanya pula tempat diturunkan. Makki ialah apa yang diturunkan di Mekah dan di sekitarnya seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, walaupun selepas daripada hijrah. Okey. Manakala Madani ialah apa yang diturunkan di Madinah dan di sekitarnya seperti Uhud dan Quba dan sekitarnya. Definisi yang ketiga pula, definisi Makki dan Madani dari segi orang yang ditujukan ayat-ayat tersebut, yakni al-mukhattab. Al-mukhattab. Makki ialah apa yang ditujukan kepada orang-orang Mekah, manakala Madani ialah apa yang ditujukan kepada orang-orang Madinah. Namun, ini adalah ada tiga definisi yang ulama berselisih faham. Yakni ini definisi Makki dan juga Madani ini adalah isu-isu khilafiyah. Okey, tidak perlu bertengkar. Okey, so kita kembali. Pendapat yang pertama dari segi masa diturunkan. Pendapat keduanya tempat diturunkan. Pendapat yang ketiga pula orang yang ditujukan, yakni al-mukhattab, orang Mekah, orang Madinah. Namun daripada ketiga-tiga definisi maksud di atas, maksud yang sebentar tadi saya beritahu, pendapat yang paling rajih ialah pendapat pertama, iaitu yang mendefinisikan Makki dan Madani menurut masa diturunkan. Ini kerana ta'rifan tersebut lebih luas dan lebih mudah untuk mengkategorikan ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan sama ada Makki atau Madani. Manakala pendapat yang kedua
dan ketiga agak sempit, dan terdapat ayat-ayat dan atau surah-surah yang tidak dapat dikategorikan sama ada maki atau madani sekiranya merujuk kepada pendapat kedua atau ketiga. Contohnya, saya bagi contoh. Terdapat ayat yang diturunkan selain daripada Mekah dan Madinah serta sekitarnya, maka akan timbul masalah yang masalah dalam mengklasifikasikan ayat atau surah tersebut. Baginda juga terdapat dalam satu surah khitab yang ditujukan kepada orang-orang Mekah dan kepada orang-orang Madinah, serta ada surah yang langsung tidak ada khitab kepada orang-orang Mekah maupun orang-orang Madinah. Maka surah-surah ini tidak dapat dikategorikan sama ada surah Makki ataupun surah Madani. Okey? Baik. Jadi pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Mari kita tengok pendapat yang pertama semula, ada iaitu definisi Makki dan Madani dari segi masa diturunkan. Masa diturunkan. Diturunkan sebelum hijrah Madinah, diturunkan selepas hijrah, sama ada ia diturunkan di Mekah atau di Madinah atau ketika musafir. Macam tu pendapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada asbabun nuzul surah Al-Falaq, suratul Nas dan suratul Ikhlas. Baik, ini tiga surah ini ada pembincangan kita pada masa sekarang dan seterusnya. Ini tiga surah sehingga habis kita punya discussion pada hari ini. Baik. Bagi surah Al-Falaq dan juga An-Nas, saya bawakan hadis daripada riwayat Bukhari, nombor hadis 5766 dalam Sahih Bukhari. Baik, kita terus. Haddatsana Ubaidu ibni Ismail, haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah qalat suhira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'an wa ma fa'aluhu hatta idza kana dhata yawmin wa huwa 'indi da'a Allah wa da'ahu thumma qala أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي وآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجعه الرجل قال مطبوب قال ومن طبح قال لبيد ابن العصام اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكن ماءها نقاعة الجناء ولكن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت رواه البخاري. Baik. Terjemahannya, diriwayatkan daripada Aisyah telah disihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mulai membayangkan bahawa dia telah melakukan sesuatu walaupun dia belum melakukannya. Ini sihir ketika zaman itu. Sihir zaman sekarang lagi teruk. Okey. Suatu hari ketika dia bersamaku, Aisyah bersama Rasulullah, dia memanggil Allah dan memanggil untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Wahai Aisyah, adakah kamu tahu bahawa Allah telah memberi petunjuk kepadaku mengenai perkara yang aku tanyakan kepadanya?" Saya bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah berkata, "Dua lelaki datang kepadaku, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan yang lain duduk di dekat kakiku."
Ada dua, rajulan, ada dua. Okey. Salah seorang daripada mereka bertanya kepada rakannya, apakah penyakit lelaki ini? Yang lain menjawab, dia berada di bawah pengaruh sihir. Dia disihir. Yang pertama pula yang berkata, yang di kepala tadi berkata, siapa yang telah membuat sihir kepadanya? Dan yang di kaki menjawab, Labid bin Asim, seorang Yahudi dari suku Bani Zuraiq. Yang pertama lagi bertanya, dengan apa dia telah lakukan, dengan apa yang telah dilakukannya? Yang lain menjawab, dengan sisir dan rambut yang melekat padanya dan kulit berbunga dari pokok hinna. Yang pertama lagi bertanya, di mana dia? Di mana tempat diletakkan sisir dan juga sisir yang melekat rambut tadi? Yang lain menjawab, di sumur ataupun telaga ataupun perigi Darwan, di sumur Darwan. Kemudian Nabi SAW pergi bersama beberapa sahabatnya ke telaga ataupun ke sumur itu dan melihat dan terdapat telapak kurma di dekatnya. Kemudian dia kembali kepada saya dan berkata, demi Allah, air sumur itu merah seperti penyiraman daun henna, dan telapak tangannya seperti kepala syaitan. Saya berkata, ya Rasulullah SAW, keluarkan bahan-bahan itu dari kulit berbunga. Dan Rasulullah berkata, tidak, bagi saya Allah telah menyembuhkan saya dan menyembuhkan saya. Dan saya takut bahawa dengan menunjukkan itu kepada orang-orang, saya akan menyebarkan kejahatan di antara mereka ketika dia memerintahkan agar perigi itu dipenuhi dengan bumi dan ia dipenuhi dengan bumi, yakni tanah. Perigi itu sudah perigi perigi Darwan tu sekarang dia ditimbus menggunakan tanah. Zaman Rasulullah, ketika zaman Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Okey, hadis ini ialah sebab diturunkan dua surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam dunia ruqyah surah Al-Falaq dan surah An-Nas merupakan salah satu surah yang dibaca ketika mana seorang peruqyah meruqyah pesakitnya dan ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Amat mujarab, tuan-tuan. Kena sihir, kena ain, kena gangguan makhluk halus, baca surah 3 kul. Hembus ke air, minum, mandi, siap. Okey. Mengenai penurunan surah Al-Ikhlas, ianya berbeza dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, surah tadi. Surah ini diturunkan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar dihindari daripada kejahatan makhluk yang melata di atas muka bumi, baik ianya manusia, jin, segala makhluk ciptaan Allah. Baik, berbalik kepada surah Al-Ikhlas, ianya diturunkan ketika mana Rasulullah ditanya oleh musyrikin Mekah, yang di mana mereka bertanya, bagaimanakah sifat Tuhanmu wahai Muhammad? Lalu turunlah surah Al-Ikhlas ini untuk memberikan penerangan kepada sekalian manusia pada ketika itu. Okey. Selain itu, ketika orang-orang musyrikin di Mekah mahu menyembah apa yang disembah Nabi SAW, dengan syarat Nabi SAW mahu menyembah apa yang mereka sembah dari Tuhan-Tuhan mereka dan menerima agama mereka. Oleh itu Allah memberitahu kepada Nabi-Nya, yakni Muhammad SAW, melalui surah Al-Kafirun yang merupakan pemisah antara agamanya dan agama kaumku musyrikin Mekah, sama ada dari segi akidah maupun ibadah. Al-Quran telah mengarahkan Nabi SAW di hadapan karenah dan ancaman mereka agar dia memohon kepadanya, agar memohon kepada Tuhan yang menguasai alam, surah Al-Falaq, Tuhan manusia yang menguasai manusia dan Tuhan manusia, surah Al-Nas ayat 1 hingga 3. Namun orang-orang musyrikin telah menolak ajaran Nabi SAW untuk menyembah Allah yang satu. Mereka tetap bimbang dan berterusan dalam kekufuran dan kekafiran dengan akidah-akidah jahiliyah, akidah nenek moyang mereka. Dan Nabi SAW menolak segala perbuatan syirik mereka terhadap Allah. Banyak athar-athar sahabat yang menjelaskan tentang perhatian orang-orang musyrik kepada pengetahuan tentang Allah yang diserukan
kepada kami Tuhan kamu. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah bahawa Allah itu satu. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Baik, saya bawakan satu riwayat. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Amir bin At-Tufail dan Arbad bin Rabi'ah mendatangi Nabi SAW. Kemudian Amir berkata, untuk siapa engkau mengajak kami? Nabi SAW menjawab, kepada Allah. Lalu Amir berkata, bagaimana berikanlah sifatnya kepada kami. Apakah dia berasal dari emas, atau dari perak, atau juga dari besi atau kayu? Dari sini jelas bahawa pertanyaan orang-orang musyrikin Mekah telah menyalahi akidah tauhid tentang Allah. Mereka menggambarkan zat Allah seperti gambaran material. Okey. Oleh itu surah Al-Ikhlas diturunkan untuk menyucikan zat-zat Allah dan sifat-sifat syirik terhadap ketuhanannya, dan menjauhkan keperluannya kepada seseorang atau sesuatu, dan mensucikan dirinya dari kelahiran dan melahirkan, dan ianya memiliki sifat berkecukupan dalam zat dan sifatnya. Baik, musyrikin Mekah ini kita kena tahu, ketika Fathul Mekah, Nabi menghancurkan berhala-berhala. Okey, berhala-berhala. Bukan setakat zaman Nabi, zaman Nabi Ibrahim pun begitu juga. Zaman Nabi Ibrahim duluan, lepas tu baru zaman Nabi. Zaman Nabi Ibrahim pun banyak berhala-berhala di situ. Nabi Ibrahim hancurkan, masih ada di berhala di Mekah itu, di Kaabah, di sekitar Kaabah. Ada juga di atas Kaabah. Maka ketika Fathul Mekah pun masih macam tu juga. Adanya patung-patung berhala yang disembah. Ada patung berhalanya daripada batu, kayu, emas, perak, gangsa, macam-macam. Baik, kita teruskan dengan nasakh wa mansukh ataupun nasikh wa mansukh. Kita teruskan dengan definisi nasakh dan mansukh. Okey, menurut Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Senator Sahibus Samaha, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, beliau memberikan definisi seperti berikut. Okey. Nasakh dari sudut bahasa digunakan kepada mengangkat dan juga menghilangkan. Dikatakan matahari menasahkan bayangan itu. Matahari menasahkan bayangan, iaitu mengangkatnya. Angin menasahkan kesan-kesan, iaitu menghilangkannya. Nasakh juga membawa maksud menukilkan, yakni memindahkan. Contohnya, aku menasahkan Alkitab, iaitu aku menukilkan apa yang terdapat dalam kitab sekalipun tidak sedikit pun menghilangkannya daripada tempatnya. Okey, saya menasahkan macam sekarang, saya menasahkan daripada website Mufti Wilayah Persekutuan. Saya menasahkan. Okey, begitu. Contohnya, okey, itu sudah daripada tempatnya. Okey, dari sudut istilah, dari segi bahasa, maka kita terus daripada segi istilah. Mengangkat hukum syarak dan dalil syarak yang datang terkemudian darinya. Dalil itu dinamakan sebagai nasikh, manakala hukum yang terangkat itu disebut sebagai mansukh. Jadi nasikh datang dahulu, nasakh datang dahulu, hukum nasakh itu datang dahulu, baru hukum nasikh. Okey. Jadi hukum lama dan hukum terbaru macam tu. Jadi apabila hukum baru datang, ayat-ayat yang baru ataupun ijtihad yang baru, maka ayat yang lama tadi yang datang telah dinasikhkan, ataupun dinasahkan, maka dia tidak boleh dipakai. Okey. Baik. Dalam nasakh wa mansukh ini juga kita ada jenis-jenis nasakh. Kita teruskan. Kita ada beberapa. Okey, yang pertamanya nasakh boleh jadi secara sharih ataupun jelas. Iaitu nas jelas menunjukkan bahawa ayat tersebut telah berlaku nasakh padanya. Sebagai contoh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Yang bermaksud, aku dahulu melarang kalian dari menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-977. Yang kedua, nasakh dimni
yakni di sebalik atau terkandung. Yang dimaksudkan dengan nasakh dimni ini adalah Allah telah tidak menyebutkan secara sharih, yakni jelas akan berlakunya nasakh, akan tetapi terdapat hukum lain yang disyaratkan yang mana ianya bercanggah dengan hukum sebelumnya tanpa ada nas yang sharih, yang ini jelas menunjukkan akan mansukhnya hukum yang pertama dan tidak boleh dihimpunkan di antara keduanya. Maka pensyariatan hukum yang terkemudian itu menjadi nasikh dimni, yang terkandung bagi hukum yang terdahulu. Contoh bagi nasakh dimni ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, muka surat ayat yang ke-240. Min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, yang bermaksud dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Surah Azim, surah Al-Baqarah ayat 240. Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahawa iddah bagi wanita yang kematian suaminya adalah selama setahun penuh. Inilah hukumnya pada awal-awal Islam dahulu. Kemudian turun firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua juga, di dalam ayat 234, min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, yang bermaksud dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isi-isi, hendaklah isi-isi itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Manakala ayat ini pula menunjukkan, ayat yang kedua ini menunjukkan bahawa isi-isi yang kematian suami hendaklah mereka itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Justru itu ayat ini menjadi nasikh dimni ke atas hukum ayat yang pertama. Kerana ayat ini turun terkemudian daripada ayat tadi. Baik. Nasakh wa mansukh terjadi, ini nasakh wa mansukh ini terjadi dengan Al-Quran, dengan Al-Quran itu sendiri. Begitu. Baik, kita pergi selanjutnya, skop yang seterusnya, iaitu pengenalan ringkas mengenai nasikh dan mansukh dan aplikasinya di dalam surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Tapi tidak ada dalam nasakh wa mansukh di dalam ketiga surah ini. Maka saya akan memberitahu mengenai nasakh dan juga mansukh. Okey. Yang pertama saya bagi tahu adalah syarat-syarat nasakh menurut fuqaha. Okey. Dia ada tiga syarat. Yang pertama, hendaklah dimansukhkan itu merupakan hukum syarak. Hukum syarak sahaja. Tidak boleh hukum lain-lain. Yang keduanya, nasakh itu hendaklah berlaku dengan khitab, yakni dalil syarak. Kena ada dalil. Yang ketiganya, hendaklah dalil nasikh itu datang terkemudian daripada dalil mansukh. Macam tadi yang kita tengok, yang kita lihat ayat surah Al-Baqarah, ayat yang pertama tu turun dan ayat yang kedua tu datang terkemudian. Maka mereka beriddah selama 40 hari, mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Macam tu. Okey. Baik, nasakh wa mansukh. Maka timbul kita punya persoalan, apa yang boleh dinasahkan dan dimansukhkan? Okey. Di antara perkara yang dinyatakan, sebahagian dalil boleh menasahkan di antara satu sama lain, manakala terdapat juga dalil yang lain akan tetapi ia tidak menasahkan dalil yang lebih kuat darinya. Pembahagian boleh kita fahami seperti berikut. Dia ada 8 pembahagian. Okey, kita pergi yang pertama. Nasakh Al-Quran boleh
untuk menasahkan di antara satu sama lain, kerana kesemuanya sama dari sudut kekuatan kedudukannya. Macam tadi kita tengok nasikh dimni. Okey. Yang kedua, yang Al-Quran boleh dinasahkan oleh sunnah yang mutawatir, oleh hadis mutawatir. Dan begitu jugalah sebaliknya. Ini kerana sunnah yang mutawatir itu sama seperti Al-Quran dari sudut qat'iyah al-thubut. Al-thubut, yakni sabit dengan jalan yang pasti. Yang ketiga, sunnah ahad, yakni hadis-hadis ahad boleh menasahkan antara satu sama lain ataupun ia boleh dinasahkan dengan nas yang lebih kuat daripadanya. Okay? Yang keempat, ijma' tidak boleh menasahkan nas daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini kerana sesuatu nas itu apabila dalalahnya qat'i, dalilnya qat'i, maka itu menjadi penghalang untuk berlakunya ijma' atas sesuatu yang menyelisihinya. Okay? Yang kelima, nas-nas daripada Alkitab juga nas daripada Alkitab dan juga Al-Sunnah tidak boleh untuk memansuhkan ijma'. Ini kerana sesuatu yang memansuhkan yakni al-nasikh hendaklah datang kemudian daripada sesuatu yang dimansuhkan, yakni al-mansukh. Sedangkan nas-nas Al-Quran dan juga Al-Sunnah ini telah datang terlebih dahulu daripada ijma'. Bahkan ijma' sebagai dalil syara' tidak dianggap sebagai hujjah melainkan setelah wafatnya Nabi SAW. Yang keenamnya, ijma' yang terbina di atas nas Alkitab dan juga As-Sunnah ataupun qiyas tidak boleh untuk dinasahkan dengan ijma' yang lain. Adapun ijma' yang terbina di atas maslahah, maka ia boleh untuk dinasahkan dengan ijma' yang lain. Yang ketujuh, qiyas yang tidak boleh untuk menasahkan atau menasahkan Alkitab, yakni Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Demikian qiyas tidak boleh menasahkan ijma'. Bahkan kesemuanya tidak boleh menasahkan qiyas. Ini kerana qiyas tidaklah berlaku melainkan ketika mana ketiadaan hukum di dalam Alkitab, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga ijma'. Yang ke-8, yang terakhir, okay, last but not least, qiyas tidak boleh untuk menasahkan qiyas yang lain. Ini kerana qiyas terbina daripada ra'yu, ini pandangan ataupun pendapat para ulama, dan juga ijtihad para ulama. Baik, itu yang terakhir. Jadi ada 8 yang boleh dinasah dan dimansuhkan. Kita dah belajar. Okey, seterusnya kita pergi skop yang terakhir, yang di mana saya bubuh dekat sini adalah pengajaran. Okey, saya bubuhkan 5 pengajaran daripada setiap surah. Surah Al-Ikhlas, Suratul Falaq dan Suratul Nas. Okey, yang pertama, surah-surah ini mengajarkan tauhid kepada Allah kerana ianya mengandungi makna tersurat dan tersirat di dalam surah ini dengan meminta perlindungan kepada Allah, yang di mana Allah jualah yang mencipta keburukan dan kebaikan dan mengizinkan yang baik dan juga yang buruk. Allah izinkan yang baik, Allah izinkan juga yang buruk. Allah izinkan yang baik dengan rahmat, Allah izinkan buruk dengan tidak ada apa-apa. Buruk terjadilah. Baik kau dapat pahala, kau dapat rahmat. Kejahatan kau dapat dosa. Macam tu. Dan juga binasa di hari terkemudian, hari akhirat. Yang kedua, mana-mana surah di dalam Al-Quran boleh dijadikan amalan seharian, niat seharian sesuai dengan niat yang baik individu tersebut. Okey, ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan di dalam Sunan Nasa'i. Akhbarana Abu Abdurrahman Ahmad ibni Shu'aib qala anba'ana Umar ibni Ali qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Ibnu Abi Dhib qala haddatsani Asidu ibni Abi Asid an Mu'adz ibni Abdullah an abihi qala asabana tashun wa zulmatun fantadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya bina thumma dzakara kalaman ma'nahu fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina faqala faqultu ma aqulu qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsina wa hina tusbihu thalathan yakfika kull shay'in. Riwayat Nasa'i. Diriwayatkan daripada maksud hadis ini,
Diriwayatkan daripada Mu'adz ibni Abdullah daripada ayahnya berkata, hujan dan gelap dan kami sedang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami dalam solat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memimpin kami dalam doa dan dia berkata, katakanlah, kata Rasulullah. Maka saya berkata, ayah si Mu'adz, apa yang harus saya katakan ya Rasulullah? Rasulullah berkata, katakanlah dialah Allah yang satu dan al-mu'awwizatain pada waktu pagi dan petang 3 kali dan itu akan memadai kamu terhadap segala sesuatu. Hadis riwayat Nasa'i, nombor hadis 5428. Jadi kita bolehlah amalkan tuan-tuan dan puan-puan sedang hadir dan hadirat dan juga penonton yang menonton video ini, yang di mana bacakan 3 kul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas 3 kali pagi selepas solat subuh dan 3 kali petang selepas solat asar, maka cukup, Allah cukupkan bagi kamu segala-galanya pada hari itu dan terhindar daripada sihir, terhindar daripada al-ain, terhindar daripada kejahatan makhluk halus dan juga orang yang jahat. Okey. Lepas yang ketiganya menjadi perlindungan daripada penyakit sihir, gangguan makhluk halus dan al-ain. Ada hadis yang menunjukkan Rasulullah, hadis Aisyah, yang di mana Rasulullah sebelum dia tidur, Rasulullah akan menedahkan tangannya seperti berdoa dan membacakan al-mu'awwidzatain, yakni qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas hingga habis. Rasulullah tiup ke tangan. Lalu Rasulullah sedut semula. Baru ditahannya, lalu diusapkannya ke seluruh tubuh baginda sambil menahan nafas sehingga habis ke hujung kaki. Lalu baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Dan ini juga yang dipraktikkan di Darus Syifa Malaysia sebagai pendinding dan juga pelindung diri sebelum melakukan merawat pesakit-pesakit. Dan juga Darus Syifa menganjurkan seperti mana yang dalam hadis itu, sebelum tidur dan juga selepas solat subuh dibuat sekali pun sudah memadai. Yang keempat, daripada surah ini dapat kita ketahui ada sejenis penyakit yang tidak dapat dilihat oleh manusia, ghaib. Penyakit al-ain, penyakit hasid, hasad dengki, penyakit makhluk halus, namanya pun makhluk halus, jin yang tidak dapat dilihat. Maka surah-surah ini menjadi syifa, menjadi ubat kepada menjadi penawar kepada diri kita, kepada umat manusia, terutama orang-orang Islam lah. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan tidaklah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dalam Al-Quran ini dalamnya apa yang menjadi syifaa'un wa rahmah, penawar dan juga rahmat lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Baik. Maka surah Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini sesuai untuk jadikan ubat kepada orang-orang yang terkena sihir, makhluk halus dan juga al-ain, ataupun apa-apa jenis penyakit dibacakan. Kerana Al-Quran itu dibacakan tadi, dalilnya di mana Al-Quran ini disebut sahaja Al-Quran dari surah Al-Fatihah sebagai surah An-Nas, maka apa-apa ayat di situ itu menjadi syifa kepada kita. Dibacakan ataupun ditiupkan ke dalam air, maka dia akan dan diminum air tersebut, air yang tadi dijampi tadi, kita minum, seterusnya kita boleh minum maka sembuh. Ataupun kita boleh upgradekan lagi untuk dimandikan, bacakan ke dalam satu baldi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hembuskan ke air, mandi. Baik, itu akan menghilangkan kotoran-kotoran di dalam badan kita. Dan yang kelima, yang terakhir, mentauhidkan Allah daripada segala sifat yang tidak padan dengan Allah. Okey, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang satu, Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak berat dan tidak jadi peranakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun sekufu baginya, bagi kufuwan ahad, sekufu baginya, tidak ada pun sesuatu yang membandingkan dengan Allah. Sehingga kan Allah sehingga kan Allah memberitakan di dalam Al-Quran, mencabar manusia untuk menulis Al-Quran satu lagi seperti Al-Quran. Allah mencabar. Jadi tidak ada yang mampu menulisnya. Ada juga yang sebagian manusia yang ingin menulisnya tapi tidak
kesampaian. Baik. Kita telah berada di akhir penghujung saya punya lecture, saya punya perkongsian, saya punya perbahasan, saya punya perbincangan pada hari ini, kita punya perbincangan. Maka saya akhiri dengan aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.